Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so today we're going to proceed with chapter 6, okay, the family and its social class standing. Okay, family, keluarga, dan juga macam mana keluarga ni boleh dilibatkan dengan consumer behaviour. Okay, so kita akan tengok, so harap semua bersedia. So kita akan tengok the changing family. Apakah faktor yang merubah keluarga sekarang? Okay, yang pertama kita akan tengok adalah nuklear. Ini ada jenis keluarga, types of family. Yang pertama adalah nuklear. Nuklear ni adalah apabila dua mak ayah dan juga seorang anak. Okay, so ini adalah nuklear. Okay, so extended adalah apabila, tengok kat sini, if the household has at least one grandparent. Apabila ada satu atuk, mak ayah dan juga anak, atau mungkin atuk dan nenek, mak ayah dan juga anak-anak, itu adalah extended. Okay. Tetapi kalau single parent pula, apabila anak-anak dah pindah keluar, so tinggallah mak dan ayah, atau mak sahaja atau ayah, okay, mak atau ayah dan juga mak dan ayah. So ni kita akan panggil single parent lah, di mana anak-anak mereka dah pindah keluar, dah ada keluarga masing-masing, dah duduk keluar, so tinggal mereka sahaja kat rumah, kita panggil single parent. Okay. So then seterusnya, changes in household spending pattern. Okay, there are changes that have an effect on spending pattern with more working women. Many households have double income. In addition, families are shopping for time-saving product and services since they have less time at home. Okay, so maksudnya spending pattern ni, pattern pembelian keluarga sekarang banyak dah berubah. Okay, kalau dulu ayah seorang dia yang cari duit, okay, tapi sekarang bila ayah dan mak cari duit, so kat rumah ada double income. So bila mereka bekerja, masa untuk mereka spend time untuk membeli barangan dan services ni barang dan services ni limited. So apa sebab? Mereka ada less time at home. Jadi sistem kekeluargaan tu macam dah berbeza sikit lah, di mana okay, bayangkan kalau mak dengan ayah yang bekerja, okay, kalau mereka pergi shopping barang rumah hujung minggu contohnya, so mereka akan banyak pergi keluar bersamalah, beli barang semua. Lepas tu habiskan memang waktu yang sesingkat mungkin untuk membeli barang, sebab mereka nak spend time kat rumah pula lah. Sebab hari-hari biasa yang sepatutnya mereka spend time kat rumah, mereka kerja. Jadi ujung minggu mereka nak spend time kat rumah, so tetapi mereka kena beli barang rumah. Jadi mereka akan nampak kat sini less time at home. So mereka ada kurang masa kat rumah, jadi hujung minggu lah masuk untuk mereka pergi shopping. Tapi itulah hujung minggu tu pun ada 2 hari kan, jadi mereka pun nak rest juga. Jadi tak adalah 2 hari tu mereka pergi shopping. So mereka akan pilih 1 hari, mungkin 1 hari dalam masa sebulan untuk pergi shopping anak-anak, grab mana yang perlu. Okay, so mereka nak spend time untuk shopping, untuk usah-usah, untuk jalan-jalan, survey-survey barang pun kadang tak ada masa. Okay, so dan seterusnya, consumer socialization. Okay, ini adalah the process by which children acquire the skill, knowledge and attitude necessary to function as consumer. Maksudnya anak-anak sekarang jadi function sebagai penggerak utama dalam pembelian barangan. Okay, parents teach their children basic values and models of behaviour. This include moral and religious principle, as well as everyday skill such as manner and speech grooming and interpersonal skill. Do parents teach children some consumption skill? Okay, absolutely. They learn about spending versus saving, how to shop, how to make purchase decision. Children today are exposed to marketing messages at a very young age, especially through television advertising and also internet. Okay, so kanak-kanak sekarang banyak terdedah dengan social media. Okay, di mana social media merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembelian anak-anak. Okay, anak-anak kadang anak-anak lagi mahir daripada mak ayah. Sebab apa? Sebab mak ayah kerja, jadi tak ada masanya nak tengok social media, masa nak tengok iklan kat YouTube, kat TV apa semua. Anak-anak lah yang banyak tengok, dan mereka lah yang banyak mempengaruhi mak ayah diorang. Okay, so contoh paling senang adalah macam nak cari tempat makan, nak pergi berjalan, nak pergi bercuti. Anak-anak ni lebih tahu daripada mak ayah, lagi-lagi teknologi. Okay, so social media ni banyak mempengaruhi atau memberi knowledge atau memberi info kepada anak-anak, supaya anak-anak boleh exposekan kepada mak ayah. Okey, baiklah, seterusnya adalah kita masuk kepada apakah fungsi lain keluarga.
Okay, so kita tengok kat sini, keluarga economic well-being. Of course lah, memang keluarga adalah sumber ekonomi sebenarnya. Mak ayah cari duit, kasi duit dekat anak-anak, so anak-anak akan buat spending lah, especially time dia orang belajar, time dia masuk universiti. So mak ayah lah akan support. So sampai satu masa bila anak-anak dah kerja, anak-anak akan giving back to mak ayah. So maksud tu lah perjalanan ekonomi dalam keluarga. So selain itu adalah emotional support. Ni of course lah, di mana family lah yang banyak bagi emotional support antara satu sama lain. Okay, sama ada mungkin parent kepada anak, atau mungkin anak sesama anak, mungkin kakak dengan adik, atau abang dengan adik, atau sesama adik, sesama kembar ke, atau ayalah adik-adik, itulah kan. So dan seterusnya, suitable family lifestyle. So ini adalah yang mendidik lifestyle ni biasanya keluarga. Okay, gaya hidup. So macam mana mak ayah kita amalkan gaya hidup, macam itulah kita akan ikut, kita akan follow. Okay, so kadang kita punya memang keturunan kita dibesarkan dengan gaya hidup macam gitu. Okay, so gaya hidup ni, okay, yang mengajar kita basically pada awalnya adalah keluarga jugalah. Okay, kadang kita tengok gaya hidup kakak dan abang kita macam tu, kita pun follow macam gitu, macam gitu. Okay, next. Okay, the dynamic of husband and wife. Okay, ini dalam family decision making, maafkan saya. Okay, pembuat keputusan dalam keluarga. Okay, the dynamic of husband and wife. So decision making, husband dominated, wife dominated. So ada perihal dalam keluarga, atau ada permasalahan dalam keluarga, atau mungkin ada keputusan dalam keluarga yang dibuat oleh suami atau dibuat oleh ayah lah. Okay, ayah yang buat keputusan, especially benda-benda yang melibatkan pelaburan duit yang banyak. Okay, pelaburan, contoh macam pembelian rumah ke, tanah, kereta. Lepas tu expenses yang besar dalam rumah. Okay, kalau isteri pula lebih kepada household expenses. Contohnya macam pembelian barang dapur, lepas tu mak yang decide kan, lepas tu pembelian anak-anak punya barang, kelengkapan, semua tu biasanya isteri yang atau mak yang decide lah. Okay, apa nak makan, apa nak masak hari ni, semua biasanya memang mak yang akan decide. So tetapi ada juga yang anak-anak menjadi pembuat keputusan. Okay, tengok ni contohnya pemilihan restoran atau item supermarket, biasanya anak-anak yang akan pilih. Mak ayah akan tanya, okay guys, hari ni nak makan apa, okay, hari ni nak makan kat mana, hari ni terasa nak makan apa, macam itulah. Okay, lepas tu sekarang timbul pula teen internet expert, di mana kanak-kanak yang sangat powerful, sangat power internet. TikTok lah, IG lah, Twitter lah, Facebook dah kurang dah sekarang. So YouTube, di mana awak selalu tengok orang buat mukbang lah, SMR lah, apalah kan. So awak akan terpengaruh dan awak akan buat keputusan untuk try benda tu, dan biasanya melibatkan keluarga lah. Okay, masuk pula email. Okay, so bila mungkin dah nak keluar pergi makan, lepas tu mak ayah tanya nak makan mana, lepas tu bila mungkin mak ayah tanya sedap ke, lepas tu awak pun macam bagilah review, tengok orang test tempat ni, best lah, lepas tu orang promote apa semua, macam tu lah kan. Orang buat product review semua, awak yang lebih terekspos berbanding mereka. So seterusnya mereka juga ada, maafkan saya sekejap mereka juga ada annoy power. Annoy power ni maksud kuasa yang menjengkelkan lah, dalam bahasa kasar dia sebenarnya. Okay, so they don't give up and ask so many times. Ni biasa kanak-kanak lah, mereka akan minta banyak kali. Lepas tu mereka akan tak mengalah. Bila tak dapat, merungut, merajuk, biasalah tu. So dari situlah mak ayah akan first time try. Sebab apa? Sebab anak ni tadi ada kuasa merungut, kuasa yang menjengkelkan. Bila anak ni tak merungut ke, tak merajuk ke, mesti mak ayah takkan terasa nak try benda tersebut. Situ. Okay, next. Family life cycle. So ni saya rasa awak dah banyak kali belajar sebelum ni. Saya rasa saya tak perlu terangkan dengan lebih lanjut. Okay, so kita ada traditional family life cycle. Okay, stage pertama kita ada bachelorhoodness.
Okay, bachelorhoodness pula, bachelorhood sahaja. Single men and women who have moved out of their parent home and living on their own. Maksudnya bila anak-anak keluar, duduk sendiri kat rumah mereka. Okay, ni yang belum kahwin lah. Okay, honeymooners adalah after mereka kahwin, sebelum dapat first anak. Okay, parenthoodness adalah apabila mereka ada first anak. Okay, post parenthood occurs when children the children have left home. Bila anak-anak tu dah besar dan tinggalkan rumah, so parent tadi kita panggil post parenthood. Okay, this also called the empty nest stage. Maksudnya ni adalah term lain dia lah. Okay, empty nest stage. Dan yang terakhir adalah dissolution, the death of one spouse. Bila satu pasangan telah meninggal, kita panggil tu adalah dissolution. Okay. So seterusnya kita ada modification pula, non-traditional family life cycle. Saya akan tengok dalam slide selepas ini. Ini adalah non-traditional family life cycle stage. Okay, so kita ada childless couple. Okay, pasangan yang dah berkahwin dengan ni increasingly acceptable with more career oriented married women and delay marriage. Maksudnya mereka kahwin lambat atau mereka pentingan kerjaya dulu. So mereka kahwin di usia mereka patutnya mereka dah ada anak, tapi disebabkan mereka utamakan kerja dulu atau kahwin lambat, so mereka lambat ada anak. So kita panggil childless couple. Okay. Dan seterusnya adalah couple who marry later in life, so, like to have fewer and no children. So ini adalah couple yang dah bercinta lama, bertunang lama atau kenal lama, tapi decide nak kahwin lambat lagi. Mungkin mereka ada mission yang mereka nak kerja, jadi mereka tak target untuk ada anak. Okay. Atau mereka mungkin nak ada anak sikit je. Okay. So adalah couple with full children in late 30s or later, like to have fewer children, want the best quality lifestyle. So ni sama jugalah, dia sama macam yang ni, hampir-hampir sama. Cuma ini mereka dah kahwin, cuma mereka nak lambat ada anak, mereka tak nak ada awal-awal. Okay. So seterusnya ada single parent satu. Single parent satu ni adalah perceraian. Single parent kedua adalah child out of wedlock. Maksudnya anak keluar awal-awal. Maksudnya anak tu dari kecil mereka dah hantar keluar, mungkin masuk asrama ke, belajar overseas ke apa ke. So dia jadi single parent. Okay, so seterusnya single parent ketiga adalah single person who adopts. Okay, so ini adalah contoh macam ibu tunggal atau bapa tunggal, tapi anak tersebut bukan anak dia, dia ambil anak angkat. Okay, so saya ada extended family. Adult children return home, divorced adult return home, elderly move in with children, newlywed live in lost. So maksudnya sampai satu masa bila mak ayah dah tua, anak-anak pindah balik masuk rumah mak ayah. So tu kita boleh panggil extended family. Seterusnya adalah divorce adult return home, bila perceraian dirujuk. So pasangan yang bercerai tu kahwin semula atau dirujuk lah, so duduk semula. Seterusnya adalah elderly, bila mak ayah pula duduk dengan anak-anak, mak ayah pindah duduk dengan anak-anak. Dan juga apabila pasangan baru kahwin duduk dengan mertua. So itu kita panggil sebagai extended family. So social class, the division of members of society into hierarchy of distinct status classes, so that members of each class have either higher or lower status than members of other classes. Okay, ini adalah social class. Social class ni adalah kelas-kelas dalam masyarakat. So dia ada kelas atasan, kelas pertengahan, kelas bawahan, macam itulah. Okay. So ni kalau tengok dekat sini, social class measure and distribution. So ini adalah yang common, okay, yang general, di mana kalau upper class ni golongan kayangan lah kita panggil. So mereka ada lebih kurang 4.3%. So upper, pertengahan, atas, so ada bukan 13.8, pertengahan 30.8, golongan bekerja dan golongan bawahan mereka yang paling rendah, tapi jumlah mereka kalau dicampurkan agak banyak lah. Okay, so di mana working and lower ni mereka lah yang banyak support middle support upper middle support upper ni. Kalau misalnya tak ada lower, working, middle dengan upper middle ni, upper ni takkan boleh hidup. Siapa nak kerja untuk diorang? Okay. So measurement, macam mana kita nak measure social class ni? Okay, kita ada subjektif, kita ada objektif. Kalau subjektif, individual are asked to estimate their own social class position. So maksudnya subjektif ni kita sendiri tanya dekat orang tersebut. So kita tanya berdasarkan dia punya kelas
kelas dia dekat dalam masyarakat. So adakah dia ni berpendapatan tinggi, atau mungkin berpendapatan mewah, atau mungkin dia rasa dia biasa-biasa, atau mungkin objektif, atau cara kedua kita buat objective measure. Individual answer specific socio-economic question and then are categorized according to the answer. So maksud ni mereka menjawab soalan lah. Kalau yang ini mereka bertanya secara verbally, ini mereka akan menjawab memang soalan berkaitan dengan socio-ekonomi untuk menentukan di mana kedudukan mereka. Social and geodemographic cluster, a composite segmentation strategy that uses both geographic and demographic, okay, to identify target market. So geographic ni maksudnya kawasan lah, okay, zip code ke neighborhood, tapi demographic lebih kepada income, occupation dan juga status seseorang itulah, okay, ciri-ciri seseorang itu. Tak ada demographic. So bila kita gabungkan geo dengan demo, dia akan jadi geodemographic cluster. So kita juga ada affluent consumer. Kita akan tengok apa itu affluent consumer. Growing number of household can be classified as mass affluent with income of at least 304,132.50. Some researchers are defining affluent to include lifestyle and psychographic factor in addition to income. So mereka ni adalah golongan-golongan kayangan yang ada kelas sendiri. Okay, so mereka ada lifestyle sendiri, di mana mereka ni income dia pun banyaklah. Kalau buat pembahagian 300,000 ni bagi dengan 12, income tu adalah income bulanan mereka, okay, at least. Okay, so mereka ni sebenarnya banyak mempengaruhi budaya dan juga awak ada banyak duit, lepas tu awak ada style sendiri, so awak boleh jadi macam awak boleh starter trend, awak boleh jadi starter satu lifestyle. Orang akan tengok lifestyle awak. Okay, so kita ada middle class, kelas pertengahan. Okay, the middle 50% of household income, household earning between $25,000 and $85,000. So ni awak convert lah, nanti jadikan kepada RM berapa. So ini adalah golongan pertengahan, di mana ini untuk setahun lah. Okay, so the emerging immigrant middle class moving up to near luxury. So mereka ni boleh atau ada potensi untuk jadi golongan kayangan. Okay, di mana golongan pertengahan ni maksud mereka dalam intersection daripada golongan bawahan dan juga atasan. Kalau mereka ni berusaha keras, so daripada middle ni mereka boleh jadi atas. Tetapi kalau mereka rasa dah selesa dengan middle class ni, tapi macam tak nak berusaha lebih, lama-lama mereka boleh jadi golongan bawahan ini. Okay, so then sebenarnya middle class ni sebenarnya banyak jadi penentulah sebenarnya. Okay, kalau misalnya middle class ni yang banyak provide kerja, atau mungkin middle class ni yang banyak support golongan bawahan, di mana orang bawahan yang berusaha untuk mereka, so mereka boleh jadi golongan atasan. Okay, mereka tak bolehlah maksudnya hidup sajalah nak jadi middle class, tak boleh. Mereka kena ada orang bawahan atau low class, atau mungkin orang yang social class di bawahan untuk support mereka. Maksudnya kira term lain macam mereka kena ada pekerja mereka, supaya mereka boleh upgrade dia punya social class dia. So ni adalah working class. Working class ni adalah golongan pertengahan bawah dan juga bawahan. Okay, biasanya mereka ada income lebih kurang 162,000 hingga ke bawah, okay, dalam masa setahun. Okay, tetapi mereka ada banyak sangat expenses yang mereka perlu settlekan. So kita nampak 162,000 macam banyak, tetapi bila expenses banyak kena pecahkan, so income mereka tahunan ni makin sikit. Okay, so ini bukan seorang tau, ini household ni masuk dalam satu rumah. So masuk campur gaji isteri, campur gaji suami, so baru dapat 162,000 untuk setahun. Mari kita bahagikan 162 ni berapa. 162 204 bahagi 12. So 13,000 sahaja. Okay, 13,000 ni untuk dua-dua. Suami plus isteri. Okay, so kita kira lah contohnya macam
isteri, mungkin isteri kat sini gaji dia 6,000. 6. So untuk suami pula 7,000. Okay. So suami campur isteri 7,000 campur 6,000 jadi 13,000. Okay. Tetapi 13,000 ni dalam masa sebulan, tapi nak expand dekat anak banyak, lepas tu hutang lagi, okay. Lepas tu mereka punya komitmen lain lagi. Sebab itulah mereka ni kita panggil working class, di mana mereka berusaha keras untuk dapatkan income yang banyak macam gini. Okay. Ini at least tahun ni, tapi tak semua orang boleh dapat macam gini. So daripada yang 1624 ni at least ni kan, so dia ni adalah ni yang paling maksimum, tapi sebenarnya ramai lagi yang sangat bawah daripada ni. Mungkin at least sebulan tu mungkin ada yang dapat mungkin cuma 7,000 sahaja campur suami isteri. Macam itulah. This consumer tend to be more brand loyal than wealthier consumer. So golongan macam ni yang gaji macam gini, kita tak anggap dia sebagai orang kaya. Okay. So kita anggap mereka brand loyal sebenarnya. Sebab apa? Yalah duit tak banyak nak tukar-tukar brand kan. So mereka bila dah selesa pakai satu brand yang mereka mampu beli, mereka akan stay dengan brand tersebut. Tetapi kalau orang yang lagi atas, atau kita panggil golongan kayangan ni, mereka ada banyak duit, jadi mereka nak tukar-tukar brand apa pun mereka tak kisah banyak duit. Okay. So seterusnya kita ada Techno-class. Techno-class ni adalah kelas yang melibatkan teknologi. Okay. Those without are referred to as technology under class. Okay. Parent asking computer exposure for their children is now viewed as friendly and fun. So Techno-class ni adalah kelas-kelas yang melibatkan teknologi. Biasa sekarang ni remaja hingga yang adult. Okay, dewasa muda. Maksudnya remaja yang baru nak masuk alam pekerjaan sehinggalah ke usia awal remaja. Okay. Mereka kita anggap sebagai techno-class. So mereka sebagai technological class. Okay. So those without are referred to as technology under class ni masuk orang yang kurang expose dengan teknologi lah. So orang-orang yang banyak expose teknologi kita akan panggil sebagai techno-class. So parents sekarang mereka kurang mahir dengan teknologi, tetapi apa yang mereka boleh buat adalah mereka suruh anak-anak mereka expose dengan komputer. Di mana sekarang pembelajaran semua online. Mak ayah belikan komputer, tapi mak ayah ikut je apa yang telah diberikan oleh universiti atau sekolah. Tapi anak-anak tu lah yang banyak explore sendiri, cari sendiri, cuba sendiri. Okay. So mereka juga dianggap sebagai friendly and fun. Yalah, sebab bila awak ni berkomunikasi melalui komputer, kita anggap ni sebagai friendly lah. Okay, awak belajar daripada orang lain, awak tanya orang lain, tengok review orang lain. So kita anggap ni sebagai friendly dan juga campur orang. Okay. Seterusnya adalah consumer behavior in social class. Okay. So apakah faktor-faktor atau yang membezakan atau mempengaruhi behavior, tapi kita bandingkan berdasarkan kelas-kelas apa yang berbeza. Okay. Contohnya adalah clothing, fashion dan juga shopping. Ini of course lah, di mana tiga-tiga faktor ni banyak mempengaruhi consumer behavior of different social class. Contohnya macam bila awak ni orang yang senang, takkanlah awak nak pakai baju-baju bundle, takkanlah awak nak beli baju-baju yang dekat Shopee ke apa. Mesti awak akan beli baju dekat butik atau mungkin dekat dia punya official store dia. Okay. Tetapi kalau kita ni orang yang biasa-biasa atau golongan bawahan, kita akan tengok apakah option yang available untuk kita berdasarkan kemampuan kita. Okay. So then seterusnya adalah pursuit of leisure. Pursuit of leisure tu adalah macam mana kita nak cari kemewahan tu. Okay. Kalau orang atasan, kemewahan tu datang dekat dia. Okay. Dia mewah, banyak duit, beli kereta mahal. So syarikat enjoy kereta mewah ni semua akan approach dia. So company yang jual produk mewah semua akan approach dia. Tetapi kalau orang yang bawahan dengan orang pertengahan, biasanya mereka sendiri yang pergi survey, cari apakah produk yang dirasakan mewah. Dia rasakan mewah. Kadang-kadang makan dekat hotel pun kita dah rasa mewah dah. Tapi kalau orang atasan atau orang kayangan, mereka tak rasa apa-apa dah kalau makan kat hotel ni. Okay. So seterusnya adalah saving, spending dan juga kredit ni also berbeza lah, di mana spending mereka berbeza-beza. Orang yang pertengahan dan orang bawahan, mereka ada banyak hutang. Orang atasan, mereka banyak duit nak tabur-tabur. Macam itulah. Okay, itu term yang saya ada belajar semalam.
Seterusnya social class and communication pun berbeza jugalah. Gaya percakapan dan juga kita tengok dia punya lifestyle dia berbeza-beza berdasarkan social class dia. Okay, kita boleh tengok macam mana golongan pertengahan dan bawahan kalau dia cara bercakap macam mana, orang atasan gaya dia cakap macam mana, cerita. Okay. So that's all for this chapter. Okay, so sikit saja. Memang chapter ni simple dan sikit sebab topik ni memang tak cover banyak, sikit saja. Okay, so harap semua faham. Kalau tak faham boleh tanya saya. So take care everyone, stay safe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.